Assalamualaikum. Saya Muhammad Afiq Ashraf akan membentangkan bab 9. Warisan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Kemegahan dan kegemilangan kerajaan ini dapat dilihat menerusi warisan dalam aspek sistem pemerintahan beraja, adat istiadat, perundangan, perseratan dan kesenian. Sistem pemerintahan beraja. Penggunaan gelaran pemerintah. Kerajaan Kedah dan Kelantan menggunakan gelaran Sultan. Kerajaan Perlis menggunakan gelaran Raja. Cara pelantikan pengganti pemerintah. Pelantikan putera Sultan atau Raja sebagai pengganti daripada jurai keturunan pemerintah. Sultan merupakan hierarki tertinggi dalam pemerintahan beraja. Bertanggungjawab sebagai ketua agama Islam dan merupakan lambang perpaduan rakyat. Pembesar dilantik sebagai wakil pentadbir bagi kerajaan dan bertanggungjawab terhadap jajahan atau daerah. Penghulu sebagai perantaraan antara rakyat dan pemerintah. Assalamualaikum. Dan istiadat. Yang pertama, Majlis Pemasyuran. Majlis Pemasyuran pengganti Sultan atau Raja disempurnakan sebelum jenazah pemerintah dimakamkan. Yang kedua, Istiadat Pertabalan. Dimulai dengan mempersembahkan naskah Al-Quran dan alat kebesaran diraja. Sultan atau Raja yang dimasyurkan membaca watikah pertabalan dan mengucup keris kuasa. Yang ketiga, penganugerahan bintang dan darjah kebesaran. Merupakan lambang hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Disempurnakan bersempena dengan hari sambutan keputeraan pemerintah. Perundingan. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Kedah Darul Aman, Tubuh Kerajaan Perlis dan Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan. Yang pertama, penggantian pemerintah. Sultan atau Raja hendaklah lelaki, berketurunan Melayu dan beragama Islam. Yang kedua, peranan Sultan atau Raja. Kedudukan Sultan atau Raja sebagai ketua negeri dan ketua agama Islam. Yang ketiga, badan penasihat Sultan atau Raja. Membantu Sultan atau Raja dalam mentadbir. Yang keempat, hak rakyat dalam pentadbiran. Warga negara yang berumur 21 tahun. Yang kelima, tanggungjawab Sultan atau Raja. Dilarang menyerahkan negeri atau kuasa. Berhak memilih menteri besar. Persuratan. Karya sejarah. Yang pertama, Al-Tarikh Salsilah Negeri Kedah. Karya Muhammad Hassan bin Datuk Kerani Muhammad Arsyad pada tahun 1927. Mengisahkan tentang sejarah Istana Kedah dan pentadbiran Perlis. Yang kedua, Hikayat Merah Mahawangsa. Mengisahkan pengasas Kerajaan Kedah, pembukaan kota pentadbiran dan pengislaman pemerintah. Yang ketiga, Salsilah atau Tarikh Kerajaan Kedah. Ditulis oleh Wan Yahya bin Wan Muhammad Taib pada tahun 1911. Yang keempat, Syair Sultan Maulana. Dihasilkan zaman pemerintah Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II pada tahun 1804 hingga 1845. Yang kelima, Hikayat Seri Kelantan. Mengisahkan pemerintahan negeri Kelantan sejak zaman Cik Siti Wang Kembang, Puteri Sa'adun dan Raja Abdullah hingga tahun 1900. Yang keenam, Detik-detik Sejarah Kelantan. Ditulis oleh Sa'ad Syukri bin Haji Moda pada tahun 1900. Kesenian. Yang pertama, warisan seni ukur di Kelantan dan Kedah. Motif haiwan diganti dengan motif alam. Kekal sebagai hiasan pada istana, rumah dan bangunan seperti masjid. Yang kedua, warisan seni bina. Berupa binaan istana serta hiasan ukiran. Binaan rumah tradisional Melayu ialah tebal layan berbentuk V terbalik yang menggunakan hasil hutan. Yang ketiga, warisan seni pertukangan dan barang perhiasan. Menggunakan emas dan perak. Pertukangan senjata berkembang pesat, terutamanya di Kelantan. Yang keempat, warisan seni kraftangan. Kreativiti hasil kraftangan masyarakat seperti tikar dan bakul. Kelantan terkenal dengan warisan pembuatan wau dan batik. Yang kelima, warisan seni persembahan. Merupakan keunikan setiap kerajaan. Awan batil merupakan penglipu lara di Perlis. Wayang kulit telah diangkat sebagai warisan kebangsaan. Mak Mulung merupakan cerita tradisional negeri Kedah. Yang keenam, warisan seni silat. Menggunakan ketangkasan menyerang dan mempertahankan diri.
Keunikan adat dan pemerintahan Negeri Sembilan. Keunikan adat pepatih. Yang pertama, jurai keturunan sebelah ibu. Kaum perempuan dianggap ibu suku. Setiap anak merupakan anggota suku ibunya. Anggota suku tu dianggap saudara. Yang kedua, pelaksanaan hukuman. Bersifat pemulihan dan memberikan pertimbangan. Mengutamakan perasaan dan kepentingan pesalah. Kesalahan kecil dapat diselesaikan dengan bermaafan atau denda ringan. Yang ketiga, wanita mewarisi pusaka. Wanita akan mewarisi harta termasuk tanah dan rumah. Pusaka yang diwarisi secara turun-temurun. Yang keempat, upacara kedim. Menerima orang lain dari suku lain menjadi ahli suku. Seseorang itu akan bersumpah taat setia dan bersaudara dengan ahli suku yang akan disertai. Yang kelima, perkahwinan. Perkahwinan sesama suku tidak digalakkan. Perkahwinan di luar suku digalakkan bagi mewujudkan hubungan persaudaraan antara suku. Lelaki yang berkahwin akan menjadi anggota keluarga suku isterinya. Wanita yang berkahwin sesama suku akan hilang hak mewarisi pusaka. Keunikan pemerintahan di Negeri Sembilan. Pelantikan pemimpin. Pemimpin dalam adat pepatih ialah ketua adat seperti ibu suku, bapa, lembaga, undang dan yang bertuan besar atau yang di-Pertuan Besar. Perut. Unit terkecil yang ahlinya daripada keturunan sebelah ibu. Suku merupakan unit kedua dalam sosiopolitik adat pepatih. Dibentuk oleh beberapa perut. Dan luar, iaitu daerah atau jajahan merupakan kumpulan ketiga dan terbesar dalam susunan masyarakat Minangkabau. Hierarki pemerintahan adat pepatih. Yang pertama, Yang Bertuan Besar atau Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih oleh Undang Yang 4 sebagai ketua negeri, menjadi lambang kesatuan dan persekutuan. Undang merupakan ketua luar yang dilantik oleh lembaga. Undang yang 4 ialah Undang Sungai Ujong, Undang Jelebu, Undang Johor dan Undang Rembau. Undang yang 4 akan berkerapatan bagi memilih seorang yang layak daripada keturunan Yang Bertuan Radim. Yang ketiga, lembaga. Ketua suku dan dilantik bapa. Peranan lembaga: memilih undang dan penghulu, menjaga keamanan dan keselamatan, menyelesaikan pertelingkahan antara suku dan menguruskan pembahagian harta pusaka. Yang keempat, buah pak. Anak buah dalam perut akan melantik seorang buah pak menjadi ketua rujukan aspek berkaitan adat dan hukum. Yang kelima, ibu suku. Mengetahui, memahami dan menghafal adat dan asal-usul kelompok kekeluargaan. Terlibat dalam pemilihan buah pak dalam kelompok yang diwakili. Jika tiada ibu suku, semua peringkat pelantikan pemimpin tidak dapat dilaksanakan.